Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mengurniakan nikmat yang tidak putus-putus kepada hamba-Nya, termasuklah kita. Hari ini kita diberi kelapangan lagi untuk terus berada dalam majlis ilmu dan sama-samalah kita muhasabah tentang amanah yang diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan pemeliharaannya yang sentiasa diberi petunjuk. InsyaAllah, amin. Baik, minggu lepas kita dah bincang beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai darah yang keluar semasa mengandung. Kedua mengenai darah yang keluar selepas keguguran. Dan ketiga, darah yang keluar selepas kelahiran. Okey, hari ini kita ulang kaji sikit apa yang telah kita bincang minggu lepas. Yang pertama, mengenai darah yang keluar ketika hampir nak bersalin. Jadi, tindakan kita bila ada darah, kita kena berhenti semua ibadat kerana darah itu sebagai manik atau penghalang daripada menunaikan ibadah. Walaupun ketika itu kita masih tak tahu lagi sama ada darah itu istihadah ataupun darah haid. Kita hanya bertindak atas perkara zahir ketika itu, iaitu bila ada darah, maka kita kena berhenti solat. Bila berhenti darah, kita kena solat. Selepas melahirkan baru kita tahu darah yang keluar tadi itu sama ada istihadah ataupun haid. Kalau istihadah, maka kena qada solat yang ditinggalkan itu. Dan kalau haid, maka tak perlu qada solat tersebut. Mengenai solat hormat waktu pula, ialah ketika darah tidak keluar. Misalnya, kita duduk dalam wak menunggu untuk bersalin tu, tapi tidak ada darah yang keluar. Cuma masa itu ada sedikit kepayahan untuk berwuduk dan tempat solat. Jadi bila masuk waktu, maka hendaklah kita solat hormat waktu dengan syarat tiada darah. Kalau ada darah, kita tak boleh solat hormat waktu tu. Sebab kita bimbang solat dalam waktu haram pula. Itu dia. Jadi Ya. Biasa tak dengar pendapat yang mengatakan tentang solat hormat waktu ni. Ada ke ataupun dia pun jadi pendapat yang dibahaskan ke atau macam mana? Yang solat hormat waktu tu memang dibahaskan, tapi dalam jumhur kita guna pakailah. Tapi kita tengoklah kalau kita dalam keadaan keluar darah tadi, kita tak boleh solat hormat waktu sebab kita belum pasti lagi darah yang keluar. Tapi kalau kita misalnya beristihadah, kita tahu dah kita dalam beristihadah. Contohnya keluar darah dalam waktu minimum suci. Dah kita tahu dah kita beristihadah. Tapi kita ada kepayahan untuk melakukan solat hormat waktu tu. Maknanya kita kepayahan untuk menunaikan solat biasa tu. Jadi dalam keadaan itu kita boleh solat hormat waktu. Itu yang terbaiklah. Ada pendapat yang kata maknanya kalau tak ambil solat hormat waktu pun tak apa. Tapi yang terbaik. Contohnya kalau kita berada dalam kapal terbang yang kita tidak tahu arah kiblat mana. Tak mungkin wuduk kita tak sempurna. Orang yang duduk dalam penjara misalnya, dia tahu kewajipan itu diamanahkan ke atas dia, tapi dia sukar untuk berwuduk, nak tutup aurat misalnya. Jadi ketika itu dia kena solat hormat waktu. Itu cara yang terbaik. Kalau dia tak buat pun, maknanya
bukan kata menjadi kesalahan lah, cumanya cara solat hormat waktu itu cara yang terbaik. Okey. Okey, boleh tak? Okey. Okey, teruskan. Okey, dah kita nak tengok satu lagi permasalahannya ataupun perbahasan mengenai darah yang keluar selepas keguguran tu. Mungkin Kak Poh pernah share dah dengan Nun, tapi Nun nak bincang lagi lah. Sebab Nun pun pernah tanya Dr. Mira tu. Maknanya kalau dari segi dari sudut kedoktoran, darah yang keluar selepas gugur ataupun selepas DNC itulah. Jadi yang seperti mana Kak Poh kata, doktor dah sedut semua dah darah tu, ya tak boleh semayang lah lepas ni. Dan Nun pun tanya Dr. Mira. Dr. Mira pun cakap benda yang sama lah. Maksudnya apabila berlaku keguguran ataupun selepas DNC tu, doktor akan beritahu semua darah yang berbentuk janin tu maknanya telah disedut. Kemungkinan darah akan keluar sama ada sikit ataupun banyak bergantung kepada usia janin tersebut. Kalau janin tu berusia lebih banyaklah, contohnya 4 bulan ataupun lebih, maknanya lebih banyak darah yang keluar. Itu. Sebab Nun pun tanya, adakah darah yang keluar selepas DNC tu kesan daripada luka dinding rahim? Dia kata tak. Dia kata kalau luka dinding rahim tu mungkin berlaku juga. Tapi yang kebiasaannya bila dia sedut tu maksudnya dia nak beritahunya dah habis dah janin tu. Maknanya kesan-kesan darah daripada pembentukan janin tu dah disedut keluar. Cuma apabila darah yang keluar selepas itu, dia mungkin tak tahulah sebab dia beritahu tu dari sudut kedoktoran. Jadi kita lah pula kena tengok kaedah fiqh. Apa yang kita belajar apabila keluar darah selepas berlaku keguguran yang mana usia janin tu kurang daripada 4 bulan, darah yang keluar itu adalah haid. Maknanya kita kena kira berdasarkan kiraan haid lah. Kalau melebihi 15 hari, cara kiraan kiraan istiadah kubra. Tapi kalau melepasi usia 4 bulan, darah yang keluar selepas itu sama ada sikit ataupun banyak dikira nifas. Dan maknanya kalau lebih daripada 15 hari itu, kita tengoklah tadi keguguran itu janin tu berusia berapa bulan. Tu. Okey. Boleh faham ke tak? Kak Pah ada nak tanya? Okey, alhamdulillah lah. Sebab kita bimbang kok keliru je tau. Sebab doktor dia kata boleh semayang dah. Memang dia kata boleh semayang dah. Maknanya itu dari sudut kedoktoran. Tapi kita sebagai muslimat, maknanya kena tengok pula darah tu. Kembali kepada kaedah dia. Itu maksudnya. Okey, jadi perkara kedua yang kita bincang minggu lepas mengenai hukum membaca Al-Quran ketika dalam haid. Itu dia. Kita pun dah dengar penerangan Ustazah Kartini mengenai perkara ini. Mungkin dipetik daripada Google. Jadi Nun pun baca jugalah dalam Google tu. Cuma nak bincang sikit mengenai andai kata terdapat 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i, satu pandangan jumhur dan satu lagi pandangan mazhab Syafi'i juga, tapi pandangan yang pandangan yang terpinggir lah, pandangan yang dhaif. Itu. Bila mana berlaku keadaan macam tu, boleh tak kita nak guna pendapat tersebut? Itu dia. Jadi kita tengok sikit perbincangan tu. Kita sambung lagi minggu lepas. Siapa dia nombok tu? Nombok belacang. Okey. Pandangan jumhur memang mengharamkan membaca Al-Quran ni secara mutlak. Jumhur Syafi'i maknanya memang mengharamkan secara mutlak membaca Al-Quran ketika berada dalam haid. Ini disandarkan kepada
nas lah. Bila kita sebut nas, maknanya Al-Quran dan hadis. Itu pandangan yang kita kena pegang, pandangan jumhur. Dan pandangan yang mengatakan boleh, itu dibenarkan untuk zikir. Sebenarnya pandangan ini disandarkan kepada mazhab lain. Berdasarkan kepada 4 mazhab utama, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, hanya ada satu sahaja mazhab yang tidak mengharamkan membaca Al-Quran ketika haid. Itu pun dikosokkan kepada zikir. Ini pandangan mazhab Maliki. Itu dia. Jadi tiga lagi tu, Hambali, Syafi'i dan Hanafi semua mengharamkan membaca Al-Quran ketika dalam haid. Jadi kita, mazhab Syafi'i merupakan pendapat yang jumhur lah yang kita ambil, tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Tapi sekarang ni kita tengok perbincangan itu meluas, ya tak? Maknanya ada orang kata boleh je. Bila berlaku macam tu, kita kena tahulah pandangan tu pandangan siapa. Kalau jumhur memang tak boleh. Hak yang kata boleh tu pandangan yang terpinggir daripada mazhab Syafi'i juga. Dia ambil daripada pandangan mazhab Maliki. Itu kita kita nak bincang tu. Dan juga kita tengok ada juga orang tanya ni, boleh ke tak baca Quran, pegang Quran itu semasa haid. Jadi kita nak tengok sikitlah. Okey. Jadi jika berlaku macam tu, yang pertama kita mesti pegang pendapat jumhur. Tambahan pula kita sedang membicarakan tentang permasalahan haid. Okay. Bukan kita menolak pandangan mazhab lain, tapi kita bimbang bila ada yang mengambil pandangan yang tidak berapa kuat ini, kemungkinan orang akan ambil mudah dalam semua perkara. Kerana bila masuk perbincangan bahawa boleh mengambil pendapat mana-mana mazhab lain, takut berlaku boleh je ambil pandangan lain dalam semua perkara. Tak tengok dah kepentingan tu. Yang penting ambil ia sebagai satu kemudahan sangat-sangat. Itu dia. Itu kita bimbang. Jadi Nun pun pernah mengikuti pengajaran Tuan Guru Ustaz Rozaini. Dia ajar bab haid. Dan bab ini berkaitlah dengan beberapa perkara larangan ketika haid. Tuan Guru kata, maksud zikir itu, ayat Quran yang dizikirkan tu kita dah tak rasa ianya Al-Quran. Kerana dah jadi budaya kita menyebutnya. Seperti bila kita nak makan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita sebut bila sendawa Alhamdulillah. Maknanya bila kita sebut perkataan-perkataan tu sebenarnya daripada ayat Quran lah. Maknanya bila kita sebut tu kita dah tak rasa bahawa kita sedang membaca Al-Quran. Tapi ianya menjadi satu budaya. Itu yang dibolehkan. Itu penjelasan daripada Tuan Guru. Kalau kita menerima berita sedih, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah menjadi budaya kita dah. Kita tidak Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Daya berbezalah antara negara lain, mungkin dia punya sebutan itu macam kita ialah bismillah, alhamdulillah kan. Tapi bagi negara, bagi orang lain, okey, nanti nak tegang. Tak sampai kat apa. Nanti nak tegang. Nak tegang biar boleh faham dah. Okey. Maknanya kalau kita membaca Al-Quran itu untuk niat zikir, maksudnya kita berzikir tu. Yang bolehnya yang kita kata yang bukan menjadi kita membaca Al-Quran. Bila sebab lain kan. Alunan pun dah lain. Bila kita membaca Al-Quran, alunan dia macam mana? Contohnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu alunan ayat Quran. Berbeza dengan kita sebut nak makan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Maknanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pun tak boleh dah. Sebab itu ayat Quran, melagukan, membaca Al-Quran. Itu dia. Jadi kalau kita tengok yang Kak Pah sebut saat ni tu, orang Arab contohnya. Orang Arab dia dah biasa sebut
bahasa dia. Sebab Al-Quran pun bahasa dia. Contohnya, kalau anak dia bernama Musa misalnya, dia kata, Ya Musa, khuzil kitab biquwwah. Maknanya, wahai Musa, ambil kitab tu. Itu maknanya mungkin dia bercakap biasa dan nada dia pun dia tak kata dah membaca Al-Quran. Sebab dalam Quran ada juga, Ya Musa khuzil kitab biquwwah. Ada juga perkataan tu. Tapi kita tengok orang Arab, bila dia bercakap dengan anak dia, lafaz tu dah lain dah. Jadi kita tak bolehlah nak kata kita nak tiru orang Arab. Orang Arab pun baca Quran, kita kata. Tidak, tapi dia baca Quran tu hak mana? Kalau disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim misalnya, pun dalam nada yang berbeza dengan bacaan Al-Quran. Itu ulama fiqh bincang sampai tahap tu. Nak memberi penjelasan bahawa ayat Quran ini boleh dikosokkan kepada zikir saja yang dibenarkan. Maksudnya kalau kita nak baca Quran macam kita belajar dalam contoh kita mengajar dalam kelas-kelas tu tau. Kalau kita tak boleh kita dalam keadaan haid, kalau bolehnya jangan baca. Itu maksudnya. Sebab okey, kita tengok dulu yang kata sebab belajar dan belajar ni. Okey. Jadi dalam artikel yang Ustazah Kartini sebut tu pun mungkin artikel yang samalah. Jadi Nun pun baca juga. Siapa ke dia sebut dalam artikel tu, orang yang dalam keadaan haid diharuskan memegang Al-Quran dengan tujuan membaca dan mengajar. Tak tahulah artikel tu betul ke tak. Jadi kita bimbang apa yang kita baca daripada artikel tu macam mana. Kalau kita berguru, kita boleh tanya direct. Kalau kita belajar bab haid misalnya, kita boleh tanya direct dengan ustaz. Ya tak? Okey. Yang belajar dan mengajar pun, tuan guru pun ulas juga. Tujuan mengajar ni boleh. Tapi macam mana? Yang boleh tu maksudnya kita sebut satu-satu. Contoh kita nak ajar pelajar kita. Kita pun sebut kul. Muhammad sebut kul. Maksudnya kita sebut satu perkataan, kita selangi dengan perkataan. Seolah-olah kita bercakap. Bukan kita baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maknanya kita bukan baca gitu. Kita sebut. Ataupun kalau kita mengajar mengenai hukum tajwid, kita sebut perkataan ulaika. Okey, cuba sebut apa hukum tajwid yang terdapat dalam perkataan ulaika ni. Maknanya kan kita selangi dengan perkataan kita. Itu maksudnya boleh mengajar ayat Quran tu. Bukan kata membaca direct tu. Itu kita kena faham lah. Terutamanya ada yang sebagai tenaga pengajar lah. Apabila dia nak mengajar, itu sepatutnya kena pegang tu. Tak boleh sewenang-wenangnya. Kita nak baca Al-Quran tu satu. Contohnya satu surah walaupun surah yang pendek. Itu dia. Okey. Panjang sebenarnya tapi tak apalah. Kak Nur pun nak respon juga sikit ni. Sebab kita pun pernah belajar juga. Kalau nak beramal dengan mazhab lain, Kak Poh tengok Kak Poh. Mungkin yang Nur akan beritahu ni ada kaitan macam Kak Poh sebut saat ni. Okey. Kalau kita nak beramal dengan mazhab lain, kita pernah belajar. Dia kedok dalam ni tak tahu. Pun sama. Ambil syariah juga. Sama dengan Nun masa Kak Fuzah dulu. Jadi pun boleh tengok. Dia kedok perasan ni. Masuk kedok. Okey, kita pernah belajar mengenai perbandingan mazhab. Ada Kak Nur. Ada, okey. Ada baru masuk. Okey, baru masuk lampak saat ni ada orang mari. Ada apa hai? Tengok balik kita belajar dulu dah. Tengok. Kak Nur sebut ni kalau salah tolong betul lah. Okey. Jadi kalau nak beramal dengan mazhab lain macam mana? Kita pernah belajar mengenai subjek fiqh muqaran, iaitu perbandingan mazhab. Jadi dalam subjek itu kita ada contoh-contoh hukum dan semua empat mazhab ni berbincang. Itu maknanya perbandingan mazhab. Contohnya ayat berapa dah ingat dalam suratul Maidah? Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Iaitu daging diharamkan ke atas kamu bangkai, diharamkan juga bangkai, darah dan walahmul khinzir, daging babi. Jadi dalam hukum tersebut ataupun dalam ayat itu tersebut
Pak mazhab berkhilaf, maknanya berselisih pendapat mengenai lahmul khinzir, iaitu daging babi. Ada, Kak Nur ingat lagi mazhab Hanafi. Dia kata syahmun. Syahmun tu maksudnya lemuk. Dia kata syahmun tidak termasuk lahmun. Lahmun kan daging, syahmun tu lemuk. Maknanya itu perbahasan dia. Kak Nur tak mau cerita dah sebab takut orang salah faham pula sini. Tapi nak covernya, kita belajar tentang perbandingan mazhab maksudnya. Jadi kalau kita nak dalam keadaan itu, bila kita belajar tentang mazhab-mazhab, memanglah kalau bolehnya, ni pendapat ni bagus. Sebab dia boleh tak kita nak beramal dengan mazhab lain? Ustaz kata, kalau kita nak beramal dengan mazhab lain, kena pastikan 2 syarat. Syarat pertama, kita tahu dan faham pokok perbahasan mengenai perkara tersebut. Seperti yang tadilah kita bahas tadi, maknanya kita kena tahu mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Kita kena tahu semua mazhab yang berselisih itu dan dalil yang digunakan. Syarat kedua ialah kita tak boleh amal dalam masyarakat yang guna satu mazhab. Bimbang berlaku kekecohan. Dulu pun kecoh, ada orang bergambar dengan anjing. Sedangkan kita tahulah kalau kita pergi ke Turki, biasa je orang ribu anjing, orang pegang anjing dan sebagainya. Jadi kalau berlaku dalam masyarakat kita, bimbang jadi kecoh macam tu. Maksudnya kita boleh ikut mazhab lain apabila kita berada dalam mazhab yang mengamalkan banyak mazhab ketika itu, ataupun di tempat yang mengamalkan mazhab tersebut. Contoh, ketika berada di Mekah, pelbagai mazhab yang datang dari Iran, Turki dan sebagainya. Ataupun ketika kita berada di tempat yang mengamalkan mazhab tersebut, ketika itu boleh guna kaedah mazhab lain untuk meraihkan pandangan mazhab tersebut. Tu pun kita kena belajar dulu sikit. Contohnya, wuduk yang tak batal sentuh lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Jadi kalau mazhab Syafi'i batal, namun ada mazhab lain yang boleh kita ikut. Jadi bila kita nak ikut pandangan ini, kita belajarlah sikit cara ataupun pandangan mereka, iaitu cara wuduk dulu. Itu sekurang-kurangnya kita berwuduk ikut mazhab yang kita nak ikut itu, ataupun kiraan ibadat ketika waktu nakab. Itu pun ketika kita berada di Mekah. Kalau di sini, tengok syarat yang pertama tu. Di sini kita tak guna pun waktu nakab itu sebagai waktu suci, kerana ikut pendapat jumhur. Di Mekah tu kita boleh guna pendapat itu sebab tabung haji pun dah keluar fatwa mengenai perkara tersebut. Maknanya kalau orang yang berada dalam waktu nakab, dia boleh menunaikan tawaf wada'. Ini ditetapkan oleh tabung haji. Tapi ada syarat juga. Kalaulah dia tu tawaf wada', tapi selepas tawaf tu tak cukup 24 jam keluar darah semula, maka dia kena bayar dam. Itu yang ditetapkan oleh tabung haji. Tapi di sini kita tak guna pun waktu nakab ini sebagai waktu suci. Waktu nakab ni maksudnya waktu yang mana apabila kita calik selepas berhenti darah tidak ada, tapi darah itu keluar semula selepasnya dalam tempoh 15 hari lagi. Jadi waktu tidak ada darah itu disebut waktu nakab. Kita di sini apabila kita berpuasa, contohnya kita berhenti darah pada hari yang ke-8 tu keluar darah. Hari ke-9 dah berhenti, jadi kita pun calik tidak ada. Jadi hari ke-9 tu hari suci lah kita anggap. Jadi kita pun berpuasa kalau bulan Ramadan. Bila kita berpuasa pada hari 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiba-tiba hari ke-15 keluar balik darah. Jadi apabila berlaku macam ni, waktu nakab tadi yang kita telah berpuasa itu kita tak guna pakai, kita kena qada kan. Itu. Jadi itu yang dimaksudkan di tempat kita ni kita tak boleh guna mazhab lain. Itu.
ataupun kita belajar di tempat yang mana mengamalkan mazhab tersebut. Contohnya di Jordan. Kalaulah ustaz suruh baca Quran ketika itu, sedangkan kita kata mazhab Syafi'i, jumhur kata tak boleh. Tapi kita bolehlah untuk meraihkan. Kita boleh baca untuk meraihkan pandangan mereka yang mengamalkan mazhab lain. Cuba cerita kisah tu. Itu dia. Kak Nun, Assalamualaikum semua. Ni saya nak cerita pengalaman saya semasa saya belajar dekat Jordan dulu dengan anak-anak. Jadi dekat Jordan tu ada satu tempat belajar Quran, iaitu Muhafazah Al-Quran, dan kami pergi ada hari dia lah. Jadi pada satu hari tu saya pergi, anak saya tak pergi. Jadi ustazah kat situ pun tanyalah sebab apa anak tak datang. Jadi saya beritahu dia tu makzurah. Jadi ustazah tu macam terkejut, macam tak marah juga. Sebab apa tak mari ni, kenapa? Dia tanya sebab saya katalah sebab dia makzurah. Dia kata kalau makzurah pun boleh baca sebab kita sedang belajar, jadi boleh. Jadi sejak daripada saya pun sebenarnya hairan juga masa tu kita pun bersalah sebab sepanjang yang kita belajar dan kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, memang tak boleh lah kan kita baca Quran kalau kita dah lahir. Tapi pelajar-pelajar perempuan kat sana beritahu saya, dia orang panggil makcik, masa tu saya memang pelajar tua lah kat sana. Dia kata makcik kat sini dia guna mazhab Maliki, jadi kalau makzurah pun boleh baca. Jadi lepas daripada tu saya minta anak saya pun pergi juga. Dia orang pun kata dia orang tak penting lah pergi ke kelas tu sebab tak kira makzurah tu boleh baca ke, dia orang memang tak pergi ke kelas. Itu maksud kita boleh beramal apabila berada di tempat yang mengamalkan mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Ni siap pula kata hari ni tak sama seperti dulu, info di hujung jari. Bila kita tahu info di hujung jari, itulah yang bimbangnya, takut tersilap ambil info yang salah. Masalah haid ni pun banyak salah info. Itu kita bimbang berlaku macam tu lah. Okey. Jadi kita tengok di sini, masa Kak Kuza bagi yang ambil diploma syariah, mesti ingat kata tuan guru kan, yang ngajar subjek fiqh muqarran tu. Boleh ikut mazhab lain dengan dua syarat itulah. Kita tak ikut bukan bermakna kita tolak pandangan mazhab lain. Sebab dalam bab haid ini pun kita tengok pendapat Imam Nawawi dan imam yang lain seperti Ibnu Hajar, Al-Rafa'i dan sebagainya, dan diperkemaskan lagi oleh ustaz yang faqih, tak banyak menyebut pendapat mazhab lain. Bimbang masyarakat keliru. Habis cara ustaz sebut kaedah itu boleh dipakai. Contoh, darah yang keluar sebelum bersalin, yang kita bincang minggu lepas. Pendapat yang kata darah yang keluar sebelum bersalin itu haid, itu sebenarnya pandangan mazhab lain, iaitu mazhab Hambali. Tapi kita sebut dalil dan hujah. Cuma kita tak sebut itu pandangan siapa. Tapi pandangan ini diterima dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut pandangan yang mengatakan haid, maka kena qada puasa kalau bulan Ramadan. Kalau yang ambil pandangan yang mengatakan darah itu darah tolak ataupun istihadah, kena qada solat. Biasa orang akan ambil pandangan mengatakan haid, tak payah qada solat. Itu maksudnya. Okey. Jadi kita bimbang takut orang ambil terlalu mudah. Kalau mengenai menyentuh Al-Quran tu, ijma' mengatakan haram walaupun tujuan belajar dan mengajar. Tapi bila baca dalam artikel yang sama yang menyebut harus memegang Al-Quran bagi pelajar dan pengajar, ini masalahnya.
Ditambah pula zaman learning, info di hujung dari itulah. Bimbang tersalah ikut, ajaran bersimpang siur. Sebab itu, ada 2 syarat yang disebutkan tadi tu kena pegang betul-betul. Boleh nak ikut mazhab lain dalam keadaan yang disebut syarat itu. Okey, habis. Jadi kita tengok pula satu lagi perkara penting iaitu mengenai tempoh suci. Tempoh suci ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama iaitu suci antara 2 haid iaitu minimum 15 hari. Yang kedua, suci antara haid dan nifas iaitu tiada had minimum seperti yang kita bincang minggu lepas. Tidak disyaratkan minimum 15 hari. Contoh, darah yang keluar sebelum bersalin yang dikira haid itu, tempoh suci ketika ini tidak diambil kira walaupun tak sampai 15 hari. Maksudnya, sebelum melahirkan, keluar darah mungkin 5 hari. Lepas itu berhenti 5 hari, tak keluar dah darah. Lepas 5 hari tak keluar darah itu, dah tentulah disebut masa suci 5 hari sahaja. Darah yang keluar selepas suci 5 hari pula dikira sebagai nifas. Itu dia. Jadi waktu suci 5 hari tetap dikira walaupun tak cukup 15 hari. Satu lagi keadaan yang mana darah keluar selepas tempoh maksimum 60 hari. Andai kata darah keluar selepas 60 hari yang mana darah berhenti sekejap dan bersambung semula pada hari ke-61. Maka darah yang keluar itu dikira sebagai haid walaupun suci tak sampai 15 hari. Itu maksudnya bagi sesiapa yang mengalami nifas maksimum 60 hari. Itu dia. Dan kalau kita lihat secara logik pun maknanya darah hari yang yang ke selepas itu kalau nak kira sebagai darah nifas lagi pun tak mungkin, ya tak? Jadi itu yang dimaksudkan selepas tempoh 60 hari. Jadi tempoh minimum suci ialah 1 lahzah, 1 detik, 1 titik. Ada yang sebut seperludah. Itu. Jadi kena ambil maklum molek. Kalau tak faham, kita boleh ulang lagi supaya betul-betul faham. Kena ambil catatan lah. Misalnya formula haid ada berapa, tempoh suci ada berapa keadaan, tempoh haid ada berapa hari, kitaran haid ada berapa, tempoh nifas ada berapa. Itu perkara yang terpenting yang perlu kita tahu. Okey, sebelum terlupa, di sini ada satu permasalahan yang kita tak bincang minggu lepas, iaitu darah keluar sebelum keluar kembar. Darah yang keluar sebelum keluar lagi bayi yang masih ada dalam kandungan. Masa itu walaupun darah keluar tidak dikira nifas lagi. Darah itu dikira haid. Jadi darah yang keluar setelah kosong rahim baru dikira nifas. Maknanya keluar semua bayi. Tapi tidak ada kesanlah kepada solat. Maknanya sebab yang tak perlu diqada dan sebagainya, sebabnya dikira darah haid. Cuma nak beritahu nifas tu darah yang keluar itu bukan nifas lagi. Cuma perlu diingat tempoh nifas tetap dikira hari pertama bermula selepas kelahiran. Walaupun darah nifas ketika itu belum ada lagi. Bagi yang tidak keluar darah sebaik lepas bersalin, tapi keluar 5 hari kemudian pun dikira pada hari pertama nifasnya setelah berlaku kelahiran. Itu dia. Bagi yang tak sedang ambil nota mengenai tempoh nifas, boleh catat. Tempoh nifas ada 3. Kita tengok tempoh nifas. Ada 3. Yang pertama, tempoh paling minimum iaitu sedetik, setitik, ataupun disebut 1 lahzah.
Ini kena perhati betul-betul. Maksudnya lepas bersalin, walaupun keluar setitik je darah dalam tempoh 60 hari itu, tetap dikira nifas. Keadaan ini termasuklah keguguran janin yang melebihi usia 4 bulan. Ada orang mungkin darah yang keluar tu sikit je. Mungkin selepas DNC, doktor buang sedut habis darah dan keluar sikit ataupun tak keluar langsung. Kalau keluar walaupun sikit tetap dikira nifas. Kalau banyak apatah lagi. Kalau dah keluar sikit, lepas tu tak keluar 15 hari atau lebih, maknanya dia berada dalam suci. Selepas 15 hari atau lebih keluar darah, maka darah itu adalah haid, tidak ada lagi nifas selepasnya. Itu dia. Jadi kena perhati betul-betul lah. Dan kita tengok yang kedua, tempoh kebiasaan. Tempoh kebiasaan nifas adalah 40 hari. 40 hari tu yang biasa orang. Mungkin orang kata dah kalau dia 20, ada yang kata 30, tu terpulang lah. Tapi nak beritahu ni, yang kebiasaan orang 40 hari. Yang ketiga, tempoh maksimum iaitu 60 hari. Jadi ada tiga keadaan ataupun 3 jenis lah. 3 jenis nifas. Satu, paling minimum sedetik. Dan kebiasaan dia 40 hari. Maksimum 60 hari. Bila kita tengok kepada tempoh nifas ini, ada yang tersilap juga. Maklumlah mungkin ada yang melahirkan ketika itu usianya masih muda dan tidak tahu cara tindakan yang betul. Jadi kita kena tengok formula tadi. Contoh tempoh nifas, tempoh suci dalam nifas. Ada orang lepas bersalin keluar darah 20 hari je, tapi tak mandi wajib lagi kerana beranggapan tempoh nifas 40 hari ataupun 60 hari. Dan dah berhenti kalau lebih daripada 15 hari. Masa tu lepas pada nifas tu, darah yang keluar selepas 15 hari suci tu adalah haid dah. Itu dia. Tapi dalam masa suci tu, maknanya bila darah tak keluar tu, kena mandi wajib lah. Jadi ada setengah masyarakat yang berpantang sampai 100 hari pun ada. Kalau pantang adat tak apa. Macam mana pula kalau kita pantang ibadat puasa dan solat? Sebenarnya solat tidak ada pantang. Bila suci, kena tunaikan kewajipan solat ini. Dalam masalah ini ramai yang silap, yang mengamalkan pantang orang tua-tua. Ada orang tua suruh pantang 40 hari, ada yang pantang 44 hari, ada yang suruh pantang 100 hari. Sepatutnya bila darah tu kering, kena mandi wajib dan solat. Kalau kita termasuk dalam golongan pantang ini dan tertinggal solat dan ibadat lain, wajib qada. Macam mana nak qada? Mengenai solat ada kiraannya. Nanti kita akan bincang macam mana cara kita nak qada solat lama-lama yang telah kita tertinggal dulu. Baik, kita sambung cara nak tentukan darah yang keluar melebihi 15 hari secara bersambung. Minggu lepas kita bincang cara pengiraan darah yang boleh ditamyiz. Jika darah boleh ditamyiz, mesti guna kaedah tamyiz. Kalau luput syarat tamyiz, baru guna adat. Luput syarat tamyiz tu macam mana? Nanti kita akan bincang. Kita bincang kaedah tamyiz dulu. Sebelum tu, kita tengok dulu kategori yang mengalami haid melebihi 15 hari ini terbahagi kepada 7 bahagian. Jangan jemu-jemu lah bila Kak Nur selalu ulang benda yang sama. Supaya kita tahu cara pengiraan darah, sama ada darah haid dan darah istihadah itu sebenarnya tidak sama. Secara umum, ia terbahagi kepada 3 golongan besar. Satu, mubtada'ah, iaitu orang yang mula-mula mengalami haid yang melampaui 15 hari.
Dan golongan ini ada dua bahagian pula. Satu golongan disebut mumayyizah, iaitu boleh membezakan darah. Yang kedua pula golongan ghairu mumayyizah, iaitu tidak dapat membezakan darah kuat dan lemah. Dah dua dah. Jadi kategori kedua iaitu orang yang pernah beradat dengan haid, walaupun pernah sekali dah dikira beradat. Golongan ini pula ada dua keadaan. Satu, dia dah dapat membezakan darah, disebut juga mu'tadah mumayyizah. Jadi orang yang dah beradat ni disebut mu'tadah. Dan satu lagi mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi ada 4. Cuma 3 lagi disebut mutahayyirah. Golongan mutahayyirah ini dia tak boleh bezakan darah yang sedang keluar, dan apabila nak kembali kepada adat, dia pun tak ingat adat. Mungkin berlaku sesuatu lah kepadanya, mungkin dia sakit yang lama, koma dan sebagainya. Jadi hari ini kita bincang mengenai mu'tadah mumayyizah, iaitu kita lah. Kiraan ini juga boleh diguna oleh mubtada'ah mumayyizah, iaitu yang pertama kali didatangi darah dan darah keluar pula melebihi 15 hari. Kaedah yang sama dengan orang yang dah beradat. Itu penting kita beri pendedahan kepada anak-anak sebelum usia 9 tahun Qamariah supaya mereka faham tentang darah ini. Darah yang keluar setiap bulan bagi seseorang wanita. Itu dia.